Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya, Carol Hafiz Yunus, untuk langsung dari Parlimen. Hari ini memasuki hari ketiga untuk minggu ini bagi persidangan di Dewan Rakyat. Semalam, hari Selasa, kita telah pun melihat beberapa persoalan penting telah pun dijawab oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam sesi PMQ ataupun sesi pertanyaan-pertanyaan menteri. Banyak perkara yang telah disentuh dan juga diteruskan dengan sesi pertanyaan bagi jawab lisan juga diteruskan semalam, dan juga beberapa usul dan juga perkara telah pun dibawa perbincangan ke Dewan Rakyat. Hari ini untuk kita lihat apakah yang akan dimuatkan dan juga dibincangkan dalam Dewan Rakyat, itu berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Sebelum saya teruskan kepada apa yang dikongsikan oleh aturan urusan mesyuarat, elok saya kongsikan kepada anda. Anda juga boleh menonton kami selain di TV1, anda juga boleh tonton kami di saluran berita RTM MyTV dan juga di pautan yang tertera di kaca TV anda untuk tontonan tidak kira di mana anda berada. Dan lebih mudah untuk anda menonton aplikasi RTM, klik di telefon pintar anda untuk tontonan yang lebih mudah. Dan seperti biasa, kita akan bersiaran sehingga jam 12.30 hari di TV1 dan akan diteruskan di saluran berita RTM sehingga selesai sesi Dewan Rakyat. Baik saudara, bagi aturan urusan mesyuarat, pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan dimulakan oleh Ahli Parlimen Kuala Selangor ingin bertanya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan apakah Kerajaan Madani di bawah Perdana Menteri mahu meletakkan SPRM di bawah Suruhanjaya Agensi Penguatkuasaan ataupun EAIC sebagai langkah untuk benar-benar mewujudkan badan bebas serta punya kuasa kawalan tata tertib efektif dan juga berkesan buat meningkatkan integriti dalam kalangan penguatkuasa dan juga agensi penguatkuasaan. Itu berkaitan dengan SPRM dan juga EAIC untuk diletakkan di bawahnya. Dan seterusnya, Ahli Parlimen Alustar meminta Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan bertanyakan berapakah bilangan projek Prima yang masih belum berjaya yang diserahkan kepada pembeli dan nyatakan bilangannya di setiap negeri serta sebab ianya masih belum dapat disegerakan kepada ataupun diserahkan kepada pembeli. Ini isu berkaitan dengan perumahan, iaitu perumahan Prima. Dan seterusnya, Ahli Parlimen Labis pula meminta Menteri Keuangan bertanya berkenaan dengan adakah kerajaan berhasrat untuk meneruskan dan juga memperluas perlindungan sosial kepada golongan B40 dan juga memperuntukkan voucher untuk penerima sumbangan tunai rahmah ataupun STR supaya mereka dapat menyertai pelan perlindungan seperti perlindungan tenang pada tahun lalu. Baik, seterusnya, Ahli Parlimen Jerantut bertanyakan kepada Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkenaan dengan status jalan Sungai Lembing Jerantut yang sepatutnya bermula pada tahun 2017 yang memperuntukkan sehingga 640 juta. Ini kita ingin melihat apakah jawapannya dan juga apakah status projek berkenaan. Dan satu soalan yang menarik perhatian saya untuk aturan urusan mesyuarat hari ini, iaitu soalan nombor 7 kalau mengikut kepada aturan ini. Ahli Parlimen Bukit Bintang bertanyakan kepada Menteri Pengangkutan berkenaan dengan pelan pembaik pulihan sistem aliran ringan di Lembah Kelang yang kerap mengalami kerosakan dan menyusahkan para pengguna. Ini berkaitan dengan pengangkutan awam yang kita lihat seringkali tergendala disebabkan masalah sistem dan sebagainya. Itu antara persoalan yang akan dibincangkan pada hari ini. Dan saya fikir Dewan Rakyat sudah pun bersedia untuk sesi perbahasan. Kita terus saja ke Dewan Rakyat. Pertanyaan bagi jawab lisan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Moga Allah merahmati kita semua pagi ini. Kita mulakan pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan dengan jemput Pertama, Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli bin Ahmad, Kuala Selangor. Silakan. Terima kasih Tuan Sri Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam madani. Sekolah Selangor membuka tirai soalan lisan pada pagi ini. Semoga-moga negara terus bertambah baik dari sudut tata kelolanya. Diberikan Allah, dianugerahkan Allah keberkatan dan kesejahteraan untuk rakyat seluruhnya. Amin. Silakan Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Kerajaan Perpaduan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri amat komited dalam mewujudkan
sebuah badan bebas yang mempunyai kuasa kawalan tata tertib yang efektif dan berkesan untuk menyemai serta meningkat integriti dalam kalangan pegawai penguatkuasa, agensi penguatkuasaan dan perkhidmatan awam secara amnia. Dalam mendukung prinsip kerajaan perpaduan, pelaksanaan urusan tata tertib perlu ditadbir urus dengan sistematik agar pemantauan ke atas salah laku pegawai agensi penguatkuasaan di peringkat pengurusan dan pelaksana dibuat secara holistik dan komprehensif selain memenuhi keperluan semak dan imbang ataupun check and balance. Secara idealnya, mana-mana agensi penguatkuasaan yang menepati tafsiran agensi penguatkuasaan di bawah Akta Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan 2009, Akta 700, boleh dimasuk di bawah jadual akta tersebut. Justru itu, antara cadangan supaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM diletakkan di bawah jadual Akta 700 kini sedang diteliti secara mendalam dari sudut pelbagai aspek. Untuk makluman yang berhormat, satu nota jemaah menteri telah pun dikemukakan kepada Kabinet dalam pada 19 bulan April 2023 untuk membincangkan hala 7 isu penerapan SPRM ke dalam EAIC ini, dan ekoran daripada ini satu jawatan kuasa pro tem telah pun ditubuhkan. Dan selain daripada itu, pada 2 hari bulan Mei tahun ini, satu mesyuarat telah yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Pesuruh dan juga dihadiri oleh Pesuruhjaya EAIC, SPRM, AGC antara lain, telah pun diadakan untuk mendapat pandangan seterusnya tentang isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat ini. Dan pada 17 bulan 5 2023, satu perbincangan di peringkat working level telah pun diadakan untuk membincangkan terms of reference ataupun TOR berkenaan isu ini juga. Jawatan kuasa pro tem yang dianggotai oleh semua pihak yang berkepentingan akan mengesyuarkan hasil dapatan bagi mendapatkan ketetapan dasar oleh jemaah menteri kelak. Satu mesyuarat kerja akan diadakan oleh Ketua Pengarah Bayu, JPM dalam masa terdekat bagi meneliti pandangan dan cadangan daripada semua agensi berkepentingan dan badan-badan bukan kerajaan, NGOs, berhubung dengan perkara ini. Sekian, terima kasih Tuan Yang Bertuah. Silakan. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Timbalan Menteri yang menjawab dengan begitu baik dan meyakinkan. Apakah boleh kiranya Kementerian dan Kerajaan Madani mengambil beberapa cadangan yang saya ingin kemukakan? Antara lainkah, bolehkah pertamanya dengan izin security of tenure, ya, ataupun susah nak saya terjemahkan security of tenure itu dari segi anggota Suruhanjaya itu diberikan jangka perkhidmatan yang lebih tetap, umpamanya seperti hakim-hakim. Itu pertama. Keduanya, bolehkah pelantikan anggota Suruhanjaya dibuat melalui sebuah jawatan kuasa pilihan khas Parlimen yang sekaligus akan meletakkan seolah-olah Parlimen punya kuasa dan bidang kuasa di situ, ya. Dan ketiganya, apakah boleh kiranya, ya, satu Suruhanjaya perkhidmatan khas yang kalaupun aspirasi tidak boleh diletakkan dalam Parlimen, diberikan satu Suruhanjaya perkhidmatan khas untuk SPRM bagi memperkukuhkan keyakinan kembali rakyat terhadap institusi paling penting ini, antara paling yang pentingnya SPRM ini. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Seperti yang saya maklumkan tadi, isu yang telah pun dibawa untuk perbincangan melalui NJM yang telah pun dirujuk tadi bukan hanya setakat, walaupun termasuk, not only limited to, setakat penyerapan ataupun kemungkinan penyerapan SPRM ke dalam EAIC tersebut. Ianya juga adalah menyentuh berkenaan pemerkasaan kuasa EAIC tersebut dan juga merangkumi isu sekiranya terdapat kemungkinan menyerap agensi-agensi lain
ke dalam organisasi tersebut. So memandangkan keadaan tersebut, isu-isu seperti yang ditanya oleh Yang Berhormat tadi seperti sama ada security of tenure yang lebih baik, lebih telus boleh dibuat untuk EIC tersebut, semuanya dijangka juga akan diteliti dan diperhalusi di dalam peringkat tersebut. Juga berkenaan dengan sama ada pelantikan anggota EIC diletakkan di bawah Parlimen dan sama ada satu komiti yang khas akan ditubuhkan bagi tujuan memantaui SPRM ini. Ini adalah isu-isu yang penting, cukup penting. I think I would confirm dan juga bersetuju dengan Yang Berhormat untuk meningkatkan ketelusan dan mutu daripada SPRM, dan sudah tentunya isu-isu ini akan diperhalusi dan diteliti dengan lebih mendalam dalam proses ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri. Terima kasih Tuan Menteri. Yang di-Pertua. Ya, Terima kasih Yang di-Pertua. Pertama sekali saya rasa ada sedikit salah faham Timbalan Menteri tadi. Saya rasa Kuala Selangor bukan mengatakan menyerap SPRM dalam EIC, tetapi memastikan EIC boleh memantau salah laku SPRM. Jadi itu dua perkara yang amat berbeza. Bagaimanapun Yang di-Pertua, saya rasa dalam memastikan integriti SPRM, saya ada pengalaman berurusan dengan SPRM ni. Saya rasa ada satu perkara yang perlu diberi perhatian segera oleh pihak kerajaan. Sejak kebelakangan ini, banyak maklumat-maklumat yang bocor melalui sumber-sumber yang tidak dinamakan daripada SPRM diterbitkan dalam akhbar dan dijadikan berita dalam siasatan SPRM. Ini menimbulkan persoalan di luar sana. Adakah berlaku kebocoran itu disengajakan oleh pihak SPRM atas tujuan-tujuan tertentu? Jadi soalan saya Yang di-Pertua, apakah rancangan kerajaan untuk membantu memperbaiki kelemahan SPRM dalam menghentikan kebanjiran pembocoran maklumat secara terpilih ini, supaya kita dapat memastikan rakyat yakin dan percaya bahawa siasatan dijalankan SPRM ini adalah telus dan bukan dengan tujuan-tujuan lain? Terima kasih. Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Yes, berkenaan dengan isu penyerapan itu, apa yang dimaksudkan adalah sama ada SPRM ini, bukan saja SPRM tetapi agensi-agensi lain ini akan dimasukkan bagi tujuan pemantauan di bawah schedule kepada Akta SPRM ataupun Akta 700. Betul, itu adalah peranannya adalah bagi tujuan pemantauan, overseeing the activities of the MACC dengan izin Tuan Yang Timbalan Menteri tidak silap sebenarnya. Sorry? Menteri tidak silap faham saya, betul itu. Antara maksudnya juga. Yes. Dan isu berkenaan kebocoran yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat, perlu saya menyatakan bahawa of course SPRM tidak membenarkan pembocoran siasatan oleh kerana ini merupakan sebahagian daripada siasatan dalam setiap kes. Tetapi sekiranya terdapat pembocoran dan sebagainya, ini boleh ditangani dengan membuat laporan polis dan sebagainya bagi tujuan siasatan dan sebagainya, dan perkara itu akan disiasat dengan lebih lanjut. Sekian, terima kasih Tuan Yang Bertua. Terima kasih. Tuan Yang Bertua. Seterusnya saya jemput 24.3 peraturan Tuan Afnan Hamimin bin Tuan Haji Taib Azimuddin Alustar. Terima kasih Tuan Sri Bertua. Alangkah manis hidup berdua. Soalan saya nombor 2. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat yang bertanyakan soalan berkaitan dengan projek Prima. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, sehingga 13 Jun 2023, Prima secara keseluruhannya mempunyai 86 projek di seluruh negara. Daripada 86 projek tersebut, sebanyak 54 projek sebenarnya telah siap dibina, 22 projek sekarang ini dalam proses pembinaan dan 10 lagi dalam perancangan. Yang Berhormat ada bertanyakan soal jumlah projek tersebut yang dalam pembinaan mengikut negeri.
kalau saya boleh kongsikan secara sepintas lalu, di Johor 1, Kedah 2, Kelantan 2, Melaka ada 3, Negeri Sembilan 2, Pahang 2, Pulau Pinang 2, Sabah 5, Selangor 2 dan wilayah persekutuan sebanyak 1 projek. Seterusnya Yang Berhormat juga ada bertanyakan sebab ataupun bagaimana ianya masih belum dapat diserahkan kepada pembeli. Jadi status projek yang belum diserahkan kepada pembeli tadi, 22 tadi, maksudnya kita tak boleh serahkan sebab dianya masih dalam pembinaan. Jadi projek itu perlu disiapkan sehinggalah peringkat mendapatkan sijil penyiapan dan pematuhan CCC. Yang kedua, sebanyak 2 projek telah siap dibina dan telah menerima CCC, namun masih dalam proses pemeriksaan dan pembaikan kecacatan bangunan sebelum unit kediaman dapat diserahkan kepada pembeli. Jadi prosesnya walaupun dapat CCC, sebelum kita serahkan yang disebut vacant possession dengan izin VP, projek itu juga kita perlu pastikan dalam keadaan yang paling baiklah sebelum diserahkan. Manakala sebanyak 4 projek kini dalam proses penyerahan kunci yang dibuat secara berperingkat bermula pada 13 Jun, iaitu daripada semalam. Untuk makluman Yang Berhormat, daripada jumlah 22 projek yang masih belum peroleh CCC, terdapat lagi 13 projek sakit prima sehingga hari ini. Maksudnya tadi kita sebut 22 dalam pembinaan, daripada 22 tu 13 yang masih sakit. Kalau satu lagi konteks yang data yang saya kongsikan sebelum ini, apabila kita ambil alih, di bawah prima ni ada 21 projek sakit. Tapi kita dah pulihkan ataupun dah berjaya dapat CCC sebanyak 9. Angka itu mungkin sedikit ada perbezaan kerana dalam tempoh 6 bulan tu ada satu projek yang sakit sekejap tetapi kini telah pun selesai sehingga mendapat CCC. Jadi saya rasa harap itu dapat membantu Alustar bagi memahami keadaan projek prima setakat hari ini. Terima kasih. Silakan Alustar. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya ucap tahniah atas inisiatif Yang Berhormat Timbalan Menteri baru ini turun ke Padang untuk melihat projek-projek yang sakit tersebut. Soalan saya Tan Sri ini Ketua, aduan tentang projek-projek sakit ini, kualiti rumahnya retak tak ikut spek. Apa tindakan yang kerajaan buat terhadap pemaju yang memajukan projek prima ini? Satu. Yang kedua Tan Sri ini Ketua, ada juga kes penipuan menjual rumah prima ini. Kes ini berlaku di perumahan Prima Simba 4 Alustar. Ada ejen yang tertentu menyaman menggunakan nama prima, kesemuanya logo letihik prima, surat tawaran daripada bank, dan dimaklumkan ada hampir 100 orang pembeli yang telah tertipu dan telah membayar duit belasan ribu ringgit setiap seorang menggunakan nama prima. Jadi adakah pihak kementerian sedar benda ini berlaku dan apa tindakan untuk mengatasi kes ini? Terima kasih Tan Sri Ketua. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih Alustar Awang Muda. Untuk bagi soalan yang pertama, berkaitan dengan kecacatan kepada mana-mana projek yang telah disiapkan. Kalau ikut akta ataupun kaedah amalan sedia ada ini, memang kita ada period yang dipanggil DLP, Defection Liability Period, yang mana sekiranya terdapat kecacatan yang tidak mengikut seperti mana yang dipersetujui, maka perkara itu masih di bawah tanggungan pemaju. Namun kami juga ambil maklum bahawa ada pihak pembeli yang walaupun dilaporkan pihak pemaju mungkin tidak mahu memberikan kerjasama, perkara ini kalau ada butiran spesifik boleh diangkat kepada Kementerian KPKT. Bagi persoalan yang kedua berkaitan dengan penyamaran yang berlaku, penyamaran itu merupakan satu perbuatan jenayah. Malah yang berlaku seperti Yang Berhormat sebut pun, ramai juga yang cuba mengelirukan melalui pengiklanan di Facebook sebagai contoh. Saya sendiri pun ada terlihat, dan perkara ini sekiranya berlaku memang perlu dikemukakan kepada pihak polis, sebab itu dah jatuh kepada masalah jenayah. Cuma untuk peringatan kepada para pembeli di luar sana yang mungkin berminat untuk projek prima, sebagai contoh semalam YB Menteri pun ada turun di Seremban yang kita baru selesaikan satu lagi projek sakit dan masih ada unit yang boleh dijual. Ada satu blok lagi yang kita buka untuk penjualan. Yang ini saya nasihatkan kepada bakal pembeli untuk semak terus dengan sama ada di website Prima
jangan percaya kepada the third party link daripada yang diletak Facebook, Twitter dan sebagainya, ataupun sebenarnya boleh datang showroom kepada Rumah Prima. Sebab untuk mengelakkan perkara ini, kejadian tidak diingini berlaku, saya rasa elok kita terus bercakap dengan pihak Prima sendiri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih. Saya jemput Datuk Pahat. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan tambahan saya, mohon Timbalan Menteri jelaskan apakah tindakan yang telah diambil pada pemaju yang tidak dapat menyiapkan projek perumahan Prima dalam masa yang telah ditetapkan, dan berapa kerugian kerajaan tanggung disebabkan perkara ini. Silakan. Terima kasih Datuk Pahat, terima kasih Tan Sri Speaker. Untuk bagi projek Prima, pemajunya adalah Prima sendiri. Maksudnya dalam keadaan apa-apa sekalipun, projek itu masih terletak di bawah Prima. Namun apa yang berlaku sebelum ini, kita tahu antara masalah yang dihadapi kenapa ada jumlah projek sakit yang begitu tinggi, antara salah satu faktornya adalah soal kontraktor. Banyak juga yang dibuat dulu JV dan sebagainya, ada tukar ganti yang mungkin tidak memberi pulangan sepatutnya kepada syarikat Prima ataupun perbadanan Prima dengan izin. Jadi yang ini apabila berlaku, sebab itu dalam usaha di bawah task force projek pemulihan projek sakit dan terbengkalai ini, antara faktor yang kami tekankan kepada Prima sendiri sebagai contoh, bila berlaku ketidaktanggungjawapan kepada pihak kontraktor, maka perkara itu lebih elok dah berlaku kerugian, kita potong kerugian itu sekarang juga. Jadi memang masih ada beberapa projek yang belum selesai lagi ini, yang kita masih berdepan sama ada untuk ambil tindakan kepada kontraktor tersebut. Manakala kalau soalan kedua, soal dari segi kerugian itu, saya rasa di dalam parlimen ini sendiri pun kita pernah bawa isu Prima ini ke PAC. Jadi itu salah satu teguran yang berlaku untuk kita tambah baik untuk projek Prima ini. Itu tahun 2019 tak silap saya. Cuma Tan Sri Speaker, dari soal GDV itu memang saya akan kongsikan dengan teliti selepas, tapi saya rasa dalam 3 bilion something like that untuk jumlah keseluruhan projek yang masih ada di bawah Prima. Cuma untuk kepada rakyat di luar sana, memang kita tengah membina, memastikan bahawa untuk projek Prima yang mana sakit seperti mana yang telah dihasratkan oleh YB Menteri sendiri, kita akan selesaikan semua projek sakit ini menjelang tahun penghujung 2024, insya-Allah. Terima kasih Tan Sri Speaker. Baik, terima kasih. Seterusnya saya jemput Tuan Pang Hock Leong Labis. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan Labis nombor 3. Silakan Menteri. Tan Sri Speaker, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan. Untuk makluman Yang Berhormat Labis, Voucher Perlindungan Tenang atau PTV telah dilaksanakan pada tahun 2021 dan 2022 semasa pandemik COVID-19. Tujuan untuk menyediakan perlindungan insurans dan takaful dari sebarang risiko di dalam kehidupan bagi segmen yang masih tidak dilindungi, terutamanya golongan B40. Melalui bantuan ini, setiap penerima yang layak turut menerima voucher untuk membeli produk perlindungan tenang termasuk takaful keluarga, insurans hayat, insurans am tanpa had maksima kadar premium atau caruman. Sehingga 31 Disember 2022, hampir 4.9 juta penerima dengan nilai 354 juta ringgit telah menyertai voucher perlindungan tenang. Kerajaan sentiasa komited dalam menyediakan perlindungan sosial kepada golongan B40 pada tahun ini, walaupun tiada lagi PTV sebab sedang disemak semula oleh Bank Negara. Antara sumbangan kita kepada B40 ialah sumbangan tunai rahmah atau STR dengan nilai peruntukan sebanyak 8 bilion ringgit bagi meringankan beban kos sara hidup ketika ini, dan program My Salam bagi memberikan perlindungan kesihatan dan takaful pada individu yang layak. Saya ingin memaklumkan bahawa penerima sumbangan tunai rahmah pada Jun ini, iaitu sebelum Hari Raya Aidiladha, untuk isi rumah 3.9 juta isi rumah dengan nilai 1.4 bilion ringgit.
Untuk warga emas tiada pasangan 1.2 juta orang dengan nilai 0.25 bilion ringgit. Untuk bujang 3.3 juta orang dengan nilai 0.49 bilion ringgit. Jumlah penerima sumbangan tunai rahmah ialah 8.4 juta orang dengan nilai 2.14 bilion ringgit. Terima kasih. Silakan habis. Terima kasih saya ucapkan kepada Timbalan Menteri di atas jawapannya dan juga langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan. Soalan saya ada selain daripada langkah-langkah yang diambil, apakah rancangan kerajaan untuk meluaskan langkah atau dasar jangka masa panjang supaya memastikan kemiskinan di golongan B40 dapat dikurangkan? Terima kasih. Silakan Menteri. Itu adalah soalan secara umum, ya, bagaimana untuk mengurangkan kemiskinan, dan tentunya Kementerian Ekonomi sedang mengambil langkah dan Kementerian Keuangan juga membantu. Antaranya ialah kita ingin menoktahkan kemiskinan tegar pada tahun ini yang melibatkan 130,000 keluarga. Itu berhubung tentang langkah kemiskinan, membasmi kemiskinan tegar ini telah pun dijawab di Dewan ini oleh Yang Berhormat Menteri Ekonomi. Berhubung dengan soalan ini, tadi saya telah menyebut tentang MySalam. Bukan kita meninggalkan terus PTV ini, iaitu pelindungan tenang voucher ini. Apabila kita kata Bank Negara Malaysia membuat kajian, daripada 8.7 juta orang yang sepatutnya menerima voucher ini, yang diuruskan 4.9 juta orang dan klaimnya baru 0.01%, ya. Baru 490 orang gitu yang mendapat faedah manfaat daripada 354 juta insurans. Jadi terlalu sedikit yang dilindungi dengan PTV itu. Oleh itu kita meneruskan MySalam. MySalam sejak 2019, had umur 21 hingga 65 tahun. Kita beri RM8,000 untuk 45 penyakit kritikal. Jika masuk ward, RM50 sehari, maksimum 14 hari, maksimum RM700. Kita juga meneruskan PEKA, Skim Peduli Kesihatan B40, perlindungan sejak 2018, 40 tahun ke atas, saringan kesihatan, alat perubatan, insentif rawatan kanser, insentif pengangkutan. Ini kita meneruskan PEKA B40. Dan kita juga meneruskan khairat kematian. Mana-mana yang menerima STR, sumbangan tunai rahmah, dan meninggal dunia, warisnya akan diberi RM1,000 oleh Kementerian Keuangan melalui BSN dan LHDN. 3 perkara ini kita teruskan. Dan PTV tadi kita tak teruskan kerana yang klaim cuma 0.01%, Tuan Speaker. Terima kasih. Sila Pak Putih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri yang telah menjelaskan peranan kerajaan yang diteruskan sehingga sekarang ini. Soalan saya di dalam perkara ini, sebagaimana yang disebut tadi, kerajaan bertekad untuk menoktahkan kemiskinan tegar di dalam negara kita di tahun ini juga. Soalan saya, apakah program-program yang baru, yang lama saya tidak nak ulang, saya nak tahu program-program yang baru yang diperkenalkan oleh kerajaan yang ada pada hari ini untuk menoktahkan kemiskinan ini. Sekian, terima kasih. Sila Menteri. Dalam bajet 2023 Yang Berhormat Pasir Putih, kerajaan meluluskan RM750 juta untuk menoktahkan kemiskinan tegar tahun ini. RM750 juta itu kita salurkan kepada Kementerian Ekonomi. Kementerian Ekonomi di sini telah menyebut ada 3 program baru yang detailnya boleh kita perolehi daripada website Kementerian Ekonomi. Antaranya yang melibatkan pemberian pekerjaan kepada golongan yang tertentu, terutama yang ada dalam senarai e-kasih. Pada minggu depan,
Yang Berhormat Perdana Menteri akan bertemu dengan pegawai daerah seluruh Malaysia, dan antara perkaranya tentulah perkara menoktahkan kemiskinan tegar ini dijangka akan dibincangkan dan bagaimanakah peringkat daerah untuk boleh melaksanakan. Pada pandangan kita, yang penting ialah apabila diberikan pelbagai bantuan, ia mungkin bersifat secara kata orang itu secara tidak kekal. Yang kekal ialah memberikan mereka latihan perniagaan kecil seumpamanya. Kita ada 900 juta ringgit lebih kurang untuk penjaja dan peniaga kecil, pembiayaan melalui Bank Simpanan Nasional. Setelah mereka dilatih untuk menjadi usahawan, mereka perlu diberikan bantuan-bantuan tertentu. Ada bantuan Amanah Ikhtiar Malaysia, kerajaan memberikan bantuan. Begitu juga tekun tabung ekonomi kumpulan usahawan niaga tahun ini dalam bajet 330 juta. Di BSN saya dah sebut tadi lebih kurang 900 juta untuk penjaja dan peniaga kecil, dan kumpulan ini perlu diberi latihan terlebih dahulu, kemudian barulah mereka boleh berniaga. Jika mereka berpaut dengan bantuan-bantuan yang ada sampai bila mereka tidak graduate untuk keluar daripada kemiskinan tegar, mereka perlu dilatih dan menjadi usahawan kecil. Untuk sumbangan tunai rahmah kepada kumpulan itu, kita tambah lagi sebenarnya, kita tambah lagi RM1,300. Jika mereka yang berpendapatan RM2,500 dan ke bawah mempunyai 5 orang anak, mereka diberi RM2,500 sumbangan tunai rahmah. Tetapi jika mereka termasuk dalam kumpulan e-Kasih, mereka akan diberi tambahan RM1,300 lagi, berarti RM2,500 campur RM1,300. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian saya jemput Insinyur Haji Khairil Nizam bin Khairuddin Jerantut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 4. Silakan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih YB Jerantut atas soalan nombor 4. Tan Sri Yang di-Pertua, untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dengan kerjasama Jabatan Kerja Raya sedang melaksanakan kajian dan reka bentuk awalan bagi cadangan jajaran baru dari Felda Lepar Utara ke Sungai Lembing, Kuantan, Pahang. Butiran kajian dan reka bentuk awalan ini telah diluluskan oleh Kementerian Ekonomi kepada kementerian ini di bawah RP2 RMK ke-12 tahun 2022 dengan kos RM6 juta. Hasil kajian dan reka bentuk awalan ini nanti akan memuktamadkan skop dan kos projek bagi jajaran projek ini bagi tujuan permohonan di bawah program Jalan Luar Bandar dalam rolling plan yang akan datang. Permohonan projek ini dijangka akan dibahagi kepada beberapa fasa sekiranya kos projek yang dimuktamadkan nanti terlalu tinggi. Terima kasih Tan Sri. Silakan Jerantut. Terima kasih kepada jawapan. Untuk pengetahuan Timbalan Menteri, jalan ini penting kerana ia menghubungkan kawasan pendalaman Pahang Timur, Pahang Barat dan Pahang Tengah. Ia telah pun digazet projeknya pada tahun 2017. Jadi apakah ini projek sakit sebab terlampau lambat permulaannya? Dan keduanya, apakah pihak kementerian ada beberapa projek-projek baru ataupun hiliran yang boleh meningkatkan lagi potensi Bandar Jerantut selain daripada projek ini, kerana kita tahu selain daripada penghubungan, Bandar Jerantut juga merupakan bandar ekopelancongan. Silakan Menteri. Terima kasih YB Jerantut atas soalan berkenaan. Untuk makluman Yang Berhormat dan juga Dewan Yang Mulia ini, sebenarnya projek Jerantut Sungai Lembing ni pernah diluluskan untuk kajian awalan kerja ukur dan EIA kepada Kementerian Kerja Raya
pada dalam RP1 RMK 10 2011 dengan kos 3 juta. Skop jalan JKA R2 43 km, 10 jambatan, 5 viadak. Melalui skop jalan melalui 3 hutan simpan, iaitu hutan simpan Tekam, Bekelah dan Reman Cereh. Dan profil kawasan projek adalah berbukit Bukau. Namun begitu, untuk apabila projek ini tidak diteruskan, apabila dibentangkan kepada EPU pada tahun 2015, disebabkan oleh kepentingan nasional. Saya tak berapa pasti mengikut rekod yang berhormat tadi, 2017 telah digazetkan dalam cadangan ataupun pelaksanaan projek Kementerian Desa dan Wilayah. So far setakat makluman kita, cadangan projek ini diutarakan kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah pada tahun 2021 oleh Kerajaan Negeri Pahang. Dan kita telah pun mengutarakan cadangan projek ini kepada EPU, Kementerian Ekonomi, dan pada tahun 2022 telah diluluskan kajian awal seperti yang saya maklumkan tadi, kajian awal untuk 2022, dan harapan kita kajian awal ini dapat disiapkan segera supaya kita dapat memohon peruntukan di bawah rolling plan yang seterusnya. Terima kasih, Datuk. Saya jemput Paya Besar. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua. Terima kasih Yang Hormat Perdana Menteri. Sungai Lembing ni untuk makluman Yang Hormat Tan Sri Yang Di-Pertua dalam kawasan Paya Besar. Itu sebabnya isu jalan Sungai Lembing ke Jerantut bukan lagi satu isu yang kecil, ia merupakan isu yang besar kerana ia menghubungkan Taman Negara dengan Airport Kuantan. Dan ini sebenarnya akan memberi peluang perniagaan dan peluang pemangkasaan masyarakat di luar bandar. Persoalan kepada Yang Hormat Perdana Menteri, okey, kalau dah nak buat kajian awal mungkin akan diteruskan atau tidak. Tetapi apakah persediaan Kementerian Yang Berhormat untuk memastikan hampir 15 buah kampung bermula bandar Sungai Lembing sehingga Ketul Kuantan itu diperkasakan melalui program usahawan desa yang menjadi strategi di bawah Kementerian Yang Berhormat. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan tadi. Untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah amat prihatin, amat komited dengan cadangan jalan yang diutarakan oleh kerajaan ini. Khasnya jalan Jerantut, jalan inilah. Dan untuk makluman Yang Berhormat, Kerajaan Negeri Pahang meletakkan prioriti yang pertama, keutamaan yang utama untuk dibina jalan ini, memandangkan kepentingannya dalam usaha kita membangunkan kawasan-kawasan ataupun perkampungan-perkampungan di sepanjang jalan berkenaan. Sebab itulah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah mengambil tindakan untuk memulakan balik cadangan ini, mempertimbangkan cadangan projek ini dengan langkah awal, iaitu membuat kajian awalan. Kajian awalan ini amat penting Yang Berhormat, memandangkan kita perlu mengetahui, skop projek, kos fizikal terkini, dan juga perlu dipohon kepada Kementerian Ekonomi kesesuaian untuk projek jalan luar bandar. Di samping itu, kita menjangkakan kos projek ini pun tinggi, dan kita menganggarkan, kita terpaksa mengagihnya berdasarkan fasa-fasa tertentu, fasa-fasa. Dan apa yang penting, kita perlu membuat libat urus, memandangkan jalan ini melibatkan 3 kawasan hutan simpanan, yang mana kita sedia maklum kawasan hutan simpanan ini selalunya mendapat bantahan-bantahan pihak-pihak tertentu, khususnya NGO dan juga kepentingan kawasan tersebut secara keseluruhannya. Namun begitu, untuk makluman Yang Berhormat, bagi memastikan pembangunan yang berterusan bagi kawasan Jerantut ni, perkampungan di kawasan itu, beberapa jalan luar bandar, jalan perhubungan desa
telah pun kita luluskan untuk kawasan berkenaan. Cuma spesifik jalan tu saya tak ada di sini, saya boleh beri jawapan bertulis kepada kedua-dua yang berhormat ya. Dan juga kita juga mengadakan beberapa program pembangunan ekonomi ya untuk kawasan-kawasan berkenaan. Yang ni pun saya boleh bagi secara bertulis kepada yang kedua-dua yang berhormat. Jadi secara tidak langsung, secara konsepnya kita memang bersetuju untuk melaksanakan program ini. Namun kajian-kajian dan pertimbangan daripada Kementerian Ekonomi dan Keuangan perlu diambil kira terlebih dulu. Terima kasih Tan Sri Ketua. Terima kasih. Seterusnya saya jemput Datuk Seri Dori Sofia Anak Brudi, Seri Aman. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Soalan saya nombor 5. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, tugas dan tanggungjawab menjaga kebajikan bekas atlet negara termasuk bekas atlet kurang upaya OKU adalah di bawah penyeliaan Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIB. Yayasan ini ditubuhkan pada 25 Julai 2007 di bawah Akta Syarikat 1965 dan dikhususkan untuk membantu menguruskan hal ehwal kebajikan atlet yang telah bersara. Di awal penubuhannya seramai 150 bekas atlet telah berdaftar keahlian. Kini jumlahnya meningkat kepada hampir 3,000 orang bekas atlet. Matlamat utama penubuhan YAKIB adalah untuk menjadi platform kepada bekas atlet mendapatkan bantuan pembiayaan rawatan perubatan, bantuan peralatan sokongan kesihatan, bantuan musibah bencana alam, khairat kematian, bantuan kewangan bulanan dan juga bantuan berkaitan pendidikan. Untuk memastikan bekas atlet veteran OKU mampu berdikari, pihak YAKIB telah menganjurkan seminar dan kursus yang mampu membantu membina kejayaan mereka. Dalam usaha ini, YAKIB telah mengadakan kerjasama pintar dengan pelbagai pihak bagi membantu bekas atlet. Pada 24 hingga 28 Julai 2023, YAKIB dengan kerjasama 2022, YAKIB dengan kerjasama dengan Institut Sukan Negara akan menganjurkan kursus kejurulatihan sains sukan peringkat 2 untuk bekas atlet mengembangkan kerjaya mereka sebagai jurulatih ini tahun ini. Kursus ini akan disertai oleh 70 bekas atlet dan 15 daripadanya adalah dalam kalangan bekas atlet OKU. YAKIB turut bekerjasama dengan Yayasan Hasanah untuk menganjurkan pelbagai kursus kemahiran dan keusahawanan bertujuan melengkapkan bekas atlet dengan ilmu dan kemahiran supaya mereka bersedia sama ada untuk memasuki pasaran kerja ataupun memulakan perniagaan sendiri. Kursus ini telah memasuki siri ketiga pada tahun ini dan penganjuran yang terdekat akan disertai seramai lebih 200 bekas atlet dari seluruh negara dengan 30 daripadanya adalah bekas atlet OKU. Menerusi kerjasama YAKIB bersama-sama dengan DHS Hospitality Academy dan Open University pada tahun ini, seramai 50 bekas atlet termasuk 20 bekas atlet OKU ditawarkan untuk melanjutkan pengajian dalam bidang pengurusan hospitality dan pelancongan. Pengajian ini ditawarkan secara beasiswa penuh. Selain itu, YAKIB turut jalinkan kerjasama dengan pihak GoCoach iaitu syarikat yang menyediakan aplikasi pencarian jurulatih secara atas talian. Tahun ini, YAKIB telah membuka peluang kepada bekas atlet OKU di seluruh negara yang berkelayakan dan berminat untuk menjadi jurulatih secara sepenuh masa atau separuh masa bagi melatih bakat baru di sekolah atau golongan remaja yang memerlukan bimbingan lanjut. Menerusi kerjasama bersama pihak Prolintas pula, pihak YAKIB telah membuka peluang kepada bekas atlet termasuk atlet OKU untuk menjadi jurulatih bagi membimbing anak-anak sekolah istimewa termasuk anak-anak daripada gelandangan dari Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih yang terletak di Caukit. Program ini dijangka bermula pada bulan Julai 2023. Termasuk juga beberapa kerjasama lain dengan pelbagai gergasi korporat termasuk Genting Malaysia Berhad, Alliance Malaysia dan juga beberapa yang lain untuk menawarkan pekerjaan dalam bidang insurans dan juga hospitality. Terima kasih Yang Berhormat dan Tan Sri Yang Di-Pertua. Silakan Sri Aman. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Terima kasih juga kepada Menteri kerana saya rasa jawapan agak memuaskan. Namun saya masih ada beberapa lagi soalan tambahan yang saya akan kemukakan. Pertamanya, semasa pembentangan bajet 2023, kalau tak silap saya sebanyak 5 juta telah pun diperuntukkan kepada YAKIB. Ya. Jadi soalan saya, adakah jumlah yang diperuntukkan kepada YAKIB tersebut
mencukupi kerana Menteri telah pun menyatakan ahli YAKIP sekarang adalah sebanyak 3,000 dan adakah jumlah itu merangkumi menjaga kebajikan dan masa depan para atlet negara sepanjang hayat mereka, terutama sekali kepada para veteran dan Paralimpik yang telah mengharumkan nama negara. Keduanya, adakah bantuan yang dihulurkan oleh YAKIP itu hanya kepada para atlet yang berdaftar iaitu ahli mereka saja? Jika ia, adakah YAKIP atau kementerian mempunyai perancangan ataupun inisiatif agar semua atlet dan Paralimpik walaupun bukan ahli YAKIP tapi telah mengharumkan nama negara sama-sama mendapat bantuan kebajikan dari YAKIP. Saya bertanya kerana mungkin kebanyakan daripada mereka mungkin sekarang sudah uzur ataupun tidak berpengetahuan adanya YAKIP ataupun cara menjadi ahli YAKIP. Sekian, terima kasih. Sila Menteri. Baik, Yang Berhormat, untuk pengetahuan, bantuan khas YAKIP yang dibelanjakan bermula pada tahun 2009 hingga tahun 2023 adalah sebanyak 1.8 juta. Ini adalah jumlah yang pernah dibelanjakan menerusi skim bantuan khas YAKIP. Berarti peruntukan yang diluluskan oleh kerajaan pada belanjawan 2023 iaitu sebanyak 5 juta ringgit itu adalah jumlah yang boleh membantu sedikit sebanyak dalam program-program yang telah pun digariskan oleh YAKIP. Untuk pengetahuan juga, sebelum ini peruntukan yang pernah diterima dalam tempoh yang sama iaitu pada 2021 dan 2022 sebenarnya adalah sebanyak 3 juta ringgit. Maka tahun ini ditingkatkan kepada 5 juta ringgit bagi menampung lebih banyak perbelanjaan dan juga melihat kepada peningkatan dari segi jumlah bekas-bekas atlet yang didaftarkan di bawah YAKIP. Tentu sekali penting untuk atlet-atlet ini didaftarkan di bawah YAKIP supaya YAKIP dapat berurusan dengan mereka secara terus. Bagaimana sekalipun, pihak YAKIP sentiasa proaktif dalam memastikan bekas-bekas atlet yang tidak pun tersenarai ataupun tidak berdaftar, didaftarkan supaya boleh kita hubungi pada setiap masa. Dan ini adalah kerja-kerja yang diteruskan sejak daripada penubuhan YAKIP. Sebab itu, daripada 150 orang pada peringkat asal, meningkat kepada 3,000 orang supaya semua orang dapat dilindungi menerusi skim-skim yang diperkenalkan oleh YAKIP. Kami yakin di pihak Kementerian Belia dan Sukan usaha ini akan diteruskan dan dari masa ke semasa kita juga akan berusaha untuk mendapatkan bukan sahaja bantuan daripada pihak kerajaan tapi sebaliknya juga penajaan daripada pihak-pihak korporat yang mana kita yakin ini adalah salah satu penyelesaian jangka panjang yang boleh kita ambil untuk memastikan kebajikan atlet dan bekas-bekas atlet ini dapat kita lindungi dan dapat kita pelihara tanpa ada hiccups dengan izin. Terima kasih Yang Berhormat. Baik, terima kasih. Saya jemput Kulim Madamaru. Baik, terima kasih kepada Yang Tan Sri Yang Ketua. Soalan ini agak terkeluar sikit daripada soalan asal, tapi soalan ini telah pun dijawab ketika sidang ini oleh Menteri Belia dan Sukan. Soalan saya ialah, apakah respon YB Timbalan Menteri susulan kecemerlangan atlet para dalam sukan para Asia Kemboja yang berjaya membawa pulang 50 pingat emas, melepasi sasaran 33 pingat emas, memandangkan YB Menteri sebelum ini menyatakan ketidaktentuan politik negara merupakan antara punca pencapaian kontingen Malaysia merosot dalam sekuensi pada bulan Mei yang lalu, dan adakah kementerian bercadang untuk membentukkan bajet yang sama seperti mana yang dimati oleh atlet-atlet yang lain selain mengkaji semula skim hadiah kemenangan sukan Syakam. Sekian, terima kasih. Ya, Menteri. Yang Berhormat, dari masa ke semasa pihak Kementerian Belia dan Sukan memang sentiasa meneliti keperluan-keperluan oleh atlet-atlet kita, terutama juga termasuklah atlet-atlet kurang upaya yang mana mempunyai prestasi yang sangat membanggakan di peringkat kejohanan-kejohanan antarabangsa. Kita juga mengiktiraf bukan sahaja kejayaan di dalam sukan C tapi juga
dalam sebelum ini Sukan Paralimpik di peringkat global. Ini adalah satu kejayaan yang harus kita iktiraf dan pihak Kementerian Belia dan Sukan sentiasa macam saya sebut tadi mengkaji untuk meningkatkan bentuk-bentuk sokongan dan juga keperluan yang boleh kita berikan. Ini berdasarkan kepada penambahbaikan dari segi dasar-dasar dan juga penambahbaikan juga daripada usaha untuk mewujudkan fasiliti-fasiliti yang mesra kepada atlet-atlet kurang upaya kita. Dari segi selain daripada itu, Majlis Sukan Negara juga adalah badan yang bertanggungjawab dari segi melaksanakan ataupun memastikan setiap keperluan dan juga pembangunan sukan atlet para kita dapat dipertingkatkan dari masa ke semasa. Kalau kita tengok daripada segi prestasi dalam kejohanan para ASEAN baru-baru ini, pingat yang digondol oleh sukan para kita, atlet sukan para kita kebanyakan datang daripada acara-acara utama kejohanan dunia seperti atletik ataupun olahraga dan juga renang. Dan ini sebenarnya adalah hasil daripada kerjasama yang baik dengan persatuan-persatuan sukan atlet para. Kita menggalakkan banyak persatuan-persatuan ini untuk terus menjalin kerjasama dan untuk komen sedikit tentang prestasi yang terjejas yang dimaksudkan oleh Menteri Belia dan Sukan adalah di mana kita harus memastikan apa-apa sekalipun dasar ataupun strategi yang diambil oleh kerajaan dalam menetapkan matlamat dan sebagainya tidak harus terganggu dari segi hala tuju yang ditetapkan oleh kementerian. Antara usaha yang telah pun kita ambil adalah dengan mewujudkan jatuhan kuasa road to goal yang dianggotai dan juga dikendalikan bersama secara bersama bukan hanya oleh menteri tetapi juga bersama dengan Majlis Olimpik Malaysia supaya dalam keadaan di mana berlaku perkara-perkara yang menjejaskan dari segi politik, kita pastikan hala tuju yang telah ditetapkan dalam usaha mencapai kejayaan termasuk dalam mengondol pingat emas dalam Sukan Olimpik nanti tidak tergendala. Untuk juga pengetahuan, pada tahun ini juga kita telah pun menyediakan peruntukan keseluruhan bagi menaik taraf dan bina baru kemudahan sukan seluruh negara sebanyak 204.1 juta. Ini adalah salah satu usaha yang diambil oleh KBS untuk memastikan apa sahaja usaha yang kita buat dapat kita laksanakan dengan lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Seterusnya saya jemput Puan Hajah Salamiah binti Muhammad Noor Temerloh. Assalamualaikum warahmatullahi. Pagi-pagi kena bersenam, soalan saya nombor 6. Ya, silakan. Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Untuk makluman yang berhormat, MOTEK melalui Agensi Pelaksana Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Pahang ada menganjurkan Pesta Air Cenur bermula dari tahun 2012 hingga tahun 2019. Salah satu objektif utama penganjuran program ini adalah untuk mempromosikan sukan air seperti perlumbaan bot laju di kalangan komuniti sekitar Temerloh khususnya dan warga Pahang Amnya. Platform-platform digital dan sosial media MOTEK termasuk Tourism Malaysia antara lain telah digerakkan bagi mempromosikan sukan bot air ini. Selain itu, terdapat juga inisiatif oleh pihak swasta seperti Formula Future Powerboat Club Pahang yang aktif menganjurkan acara berkaitan bot laju di Sungai Pahang. Antaranya adalah program menghilir Temerloh ke pekan yang telah berlangsung pada 25 hingga 26 Februari 2023. Program konvoi bot laju ini adalah sejauh 248 km mereda Sungai Pahang bermula dari Temerloh menuju ke Cenur, Maran, Penjing, Paloh Hinai dan Temai dengan penyertaan 216 bot dari Temerloh, Maran, Jerantut dan Berah, manakala 34 lagi dari Pekan. Program seperti ini secara tidak langsung dapat meningkatkan lagi potensi Pahang termasuk Temerloh sebagai hub untuk aktiviti sukan bot laju. Kementerian ini akan meneruskan program Geran Sokongan Pelancongan Seni dan Budaya GSPSB yang merupakan langkah susulan pemulihan industri pelancongan negara
yang dikesani penularan pandemik COVID-19. GSPSB merupakan satu bentuk inisiatif yang menggunakan pakai konsep matching grant untuk membantu penganjur-penganjur acara program yang menganjurkan acara program mereka di Malaysia. Format peruntukan bagi inisiatif ini adalah secara pengembalian kewangan reimbursable financial assistance. Inisiatif ini secara tidak langsung turut membantu pengusaha program pelancongan event marketing dan penggiat industri yang berdaftar dalam penganjuran acara program mereka termasuk acara sukan bot air. Ia bertujuan bagi meningkatkan lagi aktiviti sukan air antara lain sebagai salah satu produk pelancongan termasuk di Pahang. Ia bertujuan untuk membantu secara menyeluruh dalam menyemarak serta merancangkan semula sektor pelancongan, seni dan budaya agar terus berdaya saing melalui pemberian sokongan dan bantuan insentif kepada pihak swasta serta persatuan bukan kerajaan NGO, penggiat industri bagi mempromosi Malaysia sebagai destinasi pelancongan dengan berbagai dan pelbagai acara pelancongan seperti sukan air untuk dialami. Karnival-karnival kebudayaan boleh turut dianjurkan untuk meningkatkan lagi pengalaman melancong kepada pengunjung-pengunjung acara. Sekian, terima kasih. Silakan Temeloh. Okay, terima kasih kepada Menteri yang memberikan jawapan yang komprehensif. InsyaAllah akan disampaikan kepada penduduk di sana yang terlibat. Soalan saya yang kedua adalah, adakah pihak kementerian bercadang untuk menjadikan sukan bot air yang sangat berpotensi ini dimasukkan dalam takwim sempena Tahun Melawat Malaysia ataupun Pahang? Yang pertama. Yang kedua, adakah kementerian mempunyai rancangan projek pelancongan lain yang dapat memajukan sektor pelancongan di Temerloh yang dikenali sebagai titik tengah Semenanjung dan Bandar Ikan Patin? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Temerloh. Untuk maklumat dan untuk makluman Yang Berhormat Temerloh, sukan air ini semestinya menjadi salah satu aktiviti ataupun salah satu bentuk sukan pelancongan yang memang sudah dipromosikan. Contohnya seperti di negeri Sabah, kita ada Dragon Boat Festival. Dan Dragon Boat Festival ini kita bekerjasama dengan kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan untuk kita mempromosikan program ini dan acara ini bukan saja di peringkat domestik tetapi juga di peringkat antarabangsa. Selain itu juga di bawah kementerian ini kita ada agensi di bawah Malaysia Convention and Exhibition Bureau yang ada subvention ataupun kita memberikan grant kepada mana-mana pihak yang mahu membawa masuk penganjuran sukan antarabangsa. Mungkin ini boleh diselitkan sedikit sebanyak di dalam cadangan Yang Berhormat Temerloh untuk kita memperbesarkan lagi ataupun kita merancangkan lagi sukan bot air ni ke satu tahap yang lebih baik. Keduanya juga berkenaan dengan cadangan Yang Berhormat Temerloh untuk menjadikan Temerloh ini sebagai satu pusat pelancongan ataupun satu tempat daya tarikan kepada pelancong-pelancong di luar sana. Saya akan sedia ambil maklum dan kita akan pastikan supaya pengarah turisme dan juga pengarah Motek Negeri sentiasa berhubung dengan kerajaan negeri untuk kita mengenal pasti mana-mana produk yang dianggap sebagai satu produk daya tarikan yang boleh membawa pelancong-pelancong di luar daripada Malaysia ataupun di dalam Malaysia supaya ianya dapat diselaraskan sebagai salah satu bentuk produk baru di bawah turisme Malaysia itu sendiri. Sekian, terima kasih. Saya jemput Petaling Jaya. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Pembangunan domestik dan pelancongan intra-ASEAN perlu dipertingkatkan bagi meningkatkan pelancong inbound di Malaysia. Sebagai contoh, kerajaan Vietnam telah memperkenalkan program Vietnamese People Travel in Vietnam pada tahun 2020 serta mengambil tindakan untuk meningkatkan accessibility pengangkutan udara. Sehubungan itu, sejauh manakah tindakan kementerian dalam usaha meningkatkan pelancongan intra-ASEAN dan pelancongan domestik bagi mencapai matlamat seperti mengurangkan kebergantungan ekonomi pelancongan daripada luar negara, memperbagaikan sumber pelancongan serta mengurangkan carbon footprint? Terima kasih. Silakan Menteri.
Terima kasih Yang Berhormat. Kerajaan sentiasa dan juga kementerian ini sentiasa melihat bagaimana untuk kita boleh merancangkan lagi sektor pelancongan daripada negara ASEAN itu sendiri. Dan kita tahu ASEAN adalah salah satu pasaran yang cukup besar dari segi jumlah penduduknya dan jumlah kemasukan kepada negara kita pun kita boleh lihat selepas daripada China, Indonesia, selepas daripada China, India, Indonesia dan juga Thailand adalah salah satu penyumbang yang besar kepada influx kemasukan pelancong ke negara kita. Itu sebabnya kita melakukan sales mission di negara-negara ASEAN ini supaya kita dapat bekerjasama dengan penggiat-penggiat industri di sana untuk kita melihat bagaimana untuk kita memperbesarkan lagi jumlah kemasukan mereka ke negara kita. Kita juga menyediakan beberapa inisiatif kepada pihak penggiat-penggiat di luar sana supaya mereka dapat melihat Malaysia sebagai salah satu destinasi yang mempunyai keunikan tersendiri supaya kita dapat bersaing dengan negara-negara ASEAN yang lain supaya Malaysia tidak dianggap sebagai pilihan terakhir kepada mereka untuk kita lawati. Selain itu juga kita bukan saja memfokuskan kepada produk-produk pelancongan ataupun tempat-tempat yang menarik di Malaysia. Kita juga di dalam usaha untuk mengenal pasti beberapa sektor, contohnya medical tourism, education tourism dan juga sports tourism supaya ianya dapat digabungkan sebagai satu package yang lebih menarik untuk kita pastikan Malaysia ini sentiasa dapat bersaing dengan negara-negara yang lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Seterusnya saya jemput Tuan Fung Kuai Lun, Bukit Bintang. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan nombor 7. Silakan Menteri. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Tan Sri Yang Di-Pertua, rakan-rakan ahli yang berhormat. Terlebih dahulu saya ingin mengalung-alungkan pelawat-pelawat ke Parlimen, terutamanya pelajar-pelajar daripada kolej dan sekolah. Kerana pagi tadi saya melihat mereka datang ke Parlimen dengan bas percuma yang disediakan oleh Kementerian Pengangkutan. Saya ucapkan terima kasih dan saya mengalung-alungkan semua pelawat ke Parlimen ini menggunakan bas percuma yang disediakan. Kerana ini sudah tentu akan memudahkan segala proses mereka. Tan Sri Pertua, berikutan beberapa insiden gangguan operasi perkhidmatan Rapid Transit ataupun LRT yang berlaku, pihak Rapid Rail selaku pengendali kereta api berlesen bagi perkhidmatan LRT ini telah mengambil langkah-langkah penambahbaikan segera bagi mengatasi isu-isu gangguan operasi ini. Selain memastikan kerja-kerja penyelenggaraan berkala dilaksanakan seperti yang ditetapkan oleh pihak pengilang asal, train dan juga sistem-sistem berkaitan, prasarana dan Rapid Rail telah merancang dan sedang melaksanakan beberapa inisiatif untuk membaik pulih bagi menambah kebolehpercayaan train demi mengurangkan kerosakan dan gangguan perkhidmatan semasa operasi serta meningkatkan kekerapan perkhidmatan train. Antara inisiatif tersebut adalah seperti berikut. Untuk laluan Ampang, kerja-kerja overhaul dijalankan ke atas semua sistem komponen train melibatkan ke semua 50 train bermula daripada Oktober 2022 dan dijangka siap pada Disember 2027. Untuk laluan Kerana Jaya, mempercepatkan pembelian 19 set train 4 gerabak baru ataupun KLAV 27 yang akan diterima secara berperingkat bermula bulan Ogos tahun ini sehingga penghujung tahun 2024 yang akan menggantikan train 2 gerabak yang telah usang dan akan meningkatkan kekerapan train bermula bulan September 2023. Dengan perkhidmatan yang lebih kerap, ia akan mengurangkan kesesakan khususnya pada waktu puncak serta mengurangkan kerosakan pada waktu operasi. Yang ketiga, untuk laluan monorail, menyiapkan 2 buah train monorail baru, RSV 31 dan RSV 32, dan membaik pulih 1 buah train monorail RSV 24 yang dijangkakan akan siap sepenuhnya pada Mac 2025 yang membolehkan kekerapan train setiap 5 minit pada waktu puncak. Untuk laluan Kajang, penggantian roda train kerana roda telah mencapai diameter minimum yang lebih awal daripada jangka hayat yang dianggarkan oleh pihak pengilang asal OEM yang melibatkan kesemua 58 train yang disasarkan siap sepenuhnya pada Januari 2025.
Langkah ini akan meningkatkan kekerapan train kepada 4 minit pada Ogos 2023 berbanding kekerapan 6 minit pada masa kini. Pihak Rapid Rail juga bersama-sama pemilik aset MRT Corporation Berhad dalam proses pelaksanaan program penyelenggaraan train peringkat 4 dan 5 untuk semua subsistem train bagi membaik pulih dan menaik taraf train termasuk menggantikan subsistem yang telah usang seperti yang ditetapkan dalam manual penyelenggaraan yang melibatkan kesemua 58 train. Terima kasih. Silakan Bukit Bintang. Terima kasih Tan Sri Ketua Soalan Tampan. Saya ingin bertanya Yang Berhormat Menteri, berapakah anggaran kerugian yang dialami oleh Pasarana sejak beberapa tahun kebelakang seperti insiden kemalangan yang berlaku pada tahun 2021 Mei yang mengakibatkan lebih 200 penumpang cedera, dan selama Yang Berhormat banyak kali melakukan turun padang, menyabar jadi penumpang LRT, monorail dan sebagainya sejak menjadi menteri. Apakah Yang Berhormat dapati tentang kelemahan-kelemahan perkhidmatan rel ringan ini? Terima kasih. Terima kasih atas keprihatinan Yang Berhormat Bukit Bintang terhadap putu perkhidmatan pengangkutan awam khususnya Rapid Rail di Kuala Lumpur. Yang pertamanya dari segi nilai kerugian beberapa tahun ini saya pohon supaya diberikan secara spesifik melalui jawapan bertulis. Yang keduanya, kelemahan-kelemahan memang kita tahu bahawa ada kelemahan yang perlu kita perbaiki. Antara perkara yang telah saya titik beratkan kepada pihak pengurusan prasarana ialah kita kena pastikan satu rejim ataupun satu budaya penyelenggaraan yang lebih komprehensif. Dan itu sebabnya antara langkah yang telah kita ambil, kita telah memperkenalkan satu mekanisme baru untuk menilai prestasi pihak Rapid Rail, iaitu kita memperkenalkan sistem MKBF, Mean Kilometer Per Failure, iaitu kita nak pastikan bahawa kita ada satu budaya penyelenggaraan, pastikan bahawa penyelenggaraan itu dilakukan secara berkala, bukan saja apabila dia berlaku kerosakan, tetapi kita mesti preventif. Kita kena tahu bahawa apa komponen yang perlu ditukar mengikut jadualnya, mengikut masanya, supaya kerosakan-kerosakan ini dapat dielakkan dan bukannya kita reaktif sahaja. Dan MKBF itu digunakan sebagai satu KPI kepada pihak prasarana. Dan kita telah pun paparkan kepada pihak orang awam melalui website yang telah pun kita lancarkan, di mana pihak orang ramai termasuk pihak media boleh melihat pencapaian dan juga KPI setiap bulan oleh pihak prasarana. Terima kasih. Sila Kolakrai. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Yang Berhormat Menteri, soalan saya berkaitan dengan train, tetapi bukan train di Lembah Kelang, tetapi train di KLIA. Apakah langkah yang diambil untuk menyelesaikan isu kerosakan train di KLIA dari bangunan utama ke bangunan satelit ini, dan bila akan dapat diselesaikan, kerana KLIA adalah, kita semua tahu, merupakan pintu utama negara dan ini adalah imej negara kita, khususnya bagi yang memasuki melalui KLIA ini. Jadi itu soalan saya. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Ketua. Walaupun dia tidak berkaitan dengan soalan asal, tapi saya jawab. Train itu memang sekarang ini telah pun diberhentikan. Memang train itu mengalami pelbagai kerosakan beberapa kali, dan ada sekali yang dia berhenti ataupun di tengah-tengah landasan itu dan terpaksa penumpang terpaksa berjalan kaki untuk sampai ke terminal. Dan kita telah membuat keputusan dan pihak MHB telah memutuskan supaya kedua-dua train itu diberhentikan supaya kita menggantikan train itu. Memang projek untuk menggantikan train itu telah pun dianugerahkan kepada sebuah syarikat yang akan melaksanakan proses menaik taraf sistem tersebut dan menggantikannya dengan train yang baru dan sistem yang baru. Dia dijangka siap pada tahun depan. Kita akan mengambil masa dalam mungkin 12 bulan lagi untuk siap train yang pertama. Sepatutnya memang train ini telah pun mengalami end of life. Dia dah 25 tahun. Sepatutnya keputusan untuk menggantikan train ini patut dilaksanakan lebih awal. Tetapi oleh kerana kelewatan untuk membuat keputusan tersebut, ia menyebabkan bahawa train ini sekarang ini terpaksa kita berhentikan. Memang kita tahu ia memberikan satu imej yang negatif kepada negara, dan saya telah pun memberikan tekanan kepada pihak MHB
supaya ia mesti dilaksanakan mengikut jadual dan mesti diawalkan. Untuk makluman, projek train ini bukannya di bawah Kementerian Pengangkutan. Projek train ini di bawah pihak MHB. Mereka yang menanggung kos untuk menggantikan train tersebut. Dan saya bersetuju bahawa memang train itu menjadi keutamaan kepada kita kerana ia merupakan satu imej kepada negara, pintu masuk kepada negara. Orang turun apabila berada di satellite building, mereka datang ke main terminal building, dia perlukan train tersebut. Sementara ini, langkah mitigasi yang kita telah buat dan bas yang banyak disediakan. Dan kekerapan bas itu memang sangat cepat. Kita nak memudahkan supaya penumpang tidak perlu tunggu lama daripada satellite building ke main terminal building. Tetapi cuma satu kelemahan kerana ada penumpang daripada kalaulah mereka punya gate itu jauh daripada perhentian bas itu, maka mereka kena berjalan kaki agak jauh. Dan memang ada beberapa feedback yang kita terima bahawa ia menyusahkan kepada pihak golongan emas. Namun begitu, itu langkah mitigasi yang kita ambil sekarang dan kita akan cuba pastikan train itu dapat diselesaikan dan dapat dioperasikan semula pada masa yang ditetapkan. Terima kasih. Tan Sri Ketua, ramai pengguna LRT di PJ. Mohon soalan pendek kalau diizinkan. No, tidak boleh. Saya jemput Datuk Claire bin Muhammad Noor Ketere. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mewakili seramai lebih kurang 78,000 tentera yang berpencen yang serve sebelum 2013. Jadi kami tidak minta apa-apa daripada kerajaan Malaysia. Cuma ingatlah jasa kami dan selesaikan pelarasan pencen kami. Itu je saya minta. Soalan saya soalan nombor 8. Soalan nombor 8. Yang tu beza dia dengan orang awam dengan tentera ni. Silakan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Ketere di atas persoalan yang dikemukakan berhubung dengan Perhebat. Dalam membantu veteran Angkatan Tentera Malaysia mendapat kerjaya kedua, Perhebat iaitu Pembedanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera telah melaksanakan pendekatan terkini iaitu dengan menjalankan kajian kecenderungan kerjaya kepada pelatih dan kepada setiap anggota yang melapor untuk mengikuti latihan peralihan. Contohnya bagi kemasukan April tahun ini iaitu 2023, daripada sejumlah 1,881 anggota, sebanyak 83% berhasrat menjalankan perniagaan sama ada secara sepenuh masa, kecil-kecilan atau bekerja sendiri. Hanya 17% sahaja berhasrat untuk bekerja secara bermajikan. Kajian yang sama turut dilakukan semasa dan selepas anggota menjalani latihan bagi mengenal pasti konsistensi kecenderungan atau minat mereka terhadap kerjaya yang dipilih. Hasil tinjauan ini membolehkan Perhebat bertindak sebagai pemudah cara untuk memadankan anggota dengan majikan dan agensi penyelia insentif keusahawanan. Sehingga kini antara inisiatif yang dilaksanakan adalah melalui program penempatan pekerjaan dan keusahawanan menerusi kerjasama dengan agensi kerajaan dan juga swasta. Contohnya dengan Pelabuhan Tanjung Pelepas, PTP Senam Berhad, Majlis Amanah Rakyat, MARA, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, CIDB, Tabung Ekonomi Kumpulan Usia Niaga Nasional Tekun, Universiti Putera Malaysia dan juga Jabatan Pertanian di seluruh negara. Perhebat juga membimbing dan memantau kerjaya kedua veteran ATM sehingga tempoh 5 tahun selepas anggota menamatkan perkhidmatan. Dan veteran dibimbing melalui pelbagai kaedah seperti khidmat nasihat serta jaringan dengan pelbagai agensi kerajaan dan syarikat swasta. Pemantauan juga dilakukan bagi mengenal pasti jenis kemahiran, bidang baharu dan bimbingan yang diperlukan oleh veteran Angkatan Tentera Malaysia. Maka program reskilling dan juga upskilling dengan izin dapat dijalankan bagi menepati keperluan kumpulan SASA ini. Selain itu, Kementerian Pertahanan melalui Jabatan Hal Ehwal Veteran turut menjalankan inisiatif program kerjaya kedua dan sosioekonomi melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan juga kerajaan. Antara inisiatif terkini yang dilaksanakan adalah kolaborasi dengan Jabatan Perkhidmatan
bagi melantik veteran ATM sebagai Ranger Community, kolaborasi dengan PKSO dalam memanfaatkan portal My Future Jobs untuk memperluaskan penawaran peluang pekerjaan kedua kepada veteran ATM. Dan pada tahun 2023, Kementerian Pertahanan merancang untuk mengadakan karnival usahawan iaitu pada tahun ini, iaitu karnival usahawan veteran ATM bagi memberi peluang kepada veteran ATM untuk meluaskan jaringan perniagaan antara satu dengan yang lain. Dan dalam aspek pengangguran yang ditanya oleh Yang Berhormat Ketereh itu, sebenarnya di istilah yang digunakan oleh perhemat, kerana kita tahu bahawa veteran kita sebahagian besar mempunyai pencen, jadi kita lebih menilai berdasarkan kepada kerjaya mereka. Sebab itu kalau kita lihat dalam tempoh 5 tahun ini, kita memantau keseluruhan daripada mereka yang melalui proses peralihan ini, sebanyak 22,398 anggota yang terlibat, di mana yang berkejaya adalah sebanyak 6,847, yang tidak berkejaya iaitu 3,292, yang tidak memberikan maklum balas sekitar 5,000 dan ada 6,700 lagi yang belum kita hubungi untuk dapatkan maklum balas daripada mereka. Jadi setiap 5 tahun itu perhemat akan pastikan bahawa maklumat-maklumat ini kita kemaskini untuk kita pastikan bahawa veteran Angkatan Tentera ini mempunyai kejaya kedua dan dalam masa yang sama ianya dapat meningkatkan lagi sosioekonomi. Itu saja jawapan saya. Sila Ketereh. Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah. Terima kasih Menteri atas explanation tadi, detail, yang mana banyak perkara yang dilakukan oleh perhebat setakat ini. Soalan tambahan saya adalah, mengapakah Kementerian Pertahanan tidak memberi prioriti untuk bekas-bekas tentera bekerja dengan anak-anak syarikat LTAT? Tadi pun memang LTAT yang perhebat tu, tetapi yang anak-anak syarikat yang lain seperti Palma Niaga, Penama, Affinbank, Boston Naval Shipyard. Jadi kalau kita tengok sini memang kurang veteran-veteran kita yang bekerja ni. Ingin saya ingatkan kepada Menteri bahawa duit LTAT itu adalah hasil caruman anggota Angkatan Tentera. Sekian, terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ketereh di atas soalan tambahan itu. Saya tak nafikan bahawa kita di Kementerian Pertahanan kita sedang menyusun semula peranan anggota veteran kita, terutamanya kepada agensi-agensi di Kementerian Pertahanan itu sendiri. Walaupun kita tahu bahawa di Kementerian Pertahanan melalui AT-AT, kita mempunyai beberapa JLC yang terlibat. Dan kadang-kadang JLC ini khusus kepada industri pertahanan itu juga. Cuma kalau kita lihat macam tadi saya sebut dari segi bilangan yang berkejaya itu, sebenarnya kalau kita lihat antara cabaran kita sendiri di Kementerian Pertahanan itu, hampir 83% di kalangan veteran itu memilih untuk berkejaya sebagai seorang usahawan. Maknanya mereka tak mahu bermajikan. Ini adalah cabaran bagi kita. Kerana kita tahu mungkin kerana latar belakang daripada perkhidmatan itu, tempoh perkhidmatan, latar belakang perkhidmatan itu menyukarkan untuk mereka bermajikan, terus bermajikan. Jadi, tetapi dalam masa yang sama kita di Kementerian Pertahanan, saya tak nafikan bahawa kita akan sedaya upaya menyusun kerjaya-kerjaya ini di peringkat agensi-agensi ataupun di JLC di Kementerian Pertahanan. Apatah lagi bila tahun ini kita berusaha untuk memperkenalkan dasar industri pertahanan kita. Sudah barang pasti lebih banyak kerjaya dan peluang kerjaya kedua bagi anggota pertahanan termasuk veteran kita. Jadi ini mungkin boleh memberikan satu pendapatan yang lebih baik, dan daripada pendapatan yang lebih baik ini akan boleh merangsang kepada anggota veteran ini untuk kerja bermajikan, terutamanya di dalam industri pertahanan dan juga di Kementerian Pertahanan itu sendiri. Baik, saya jemput Jelutong. Terima kasih Tan Sri Speaker. Sumbangan veteran tentera ini adalah sesuatu yang kita tidak boleh lupakan jasa mereka. Sehubungan itu, Tan Sri Speaker, saya ingin tanya, pada 6 hari bulan Jun tahun lalu, 1,000 veteran Angkatan Tentera Malaysia telah mengadakan satu perhimpunan aman di Tugu Kebangsaan, di mana 3 permintaan telah dibuat. 1, penyelarasan pensyen. 2, pemberian pensyen kepada veteran yang tidak menerima pensyen. Dan ketiga, yang penting,
pengampunan kepada veteran ATM supaya mereka dapat menerima pensyen. Adakah perkara-perkara ini diberi perhatian? Dan kedua, saya juga telah terbaca berita bahawa kerajaan ketika itu, kerajaan lama di bawah pimpinan Yang Berhormat Bera atau Pagoh, telah memulakan siasatan terhadap mereka. Mereka telah dipanggil untuk disoal siasat. Bolehkah saya mendapat syur bahawa tidak ada sebarang pertuduhan akan dibuat terhadap mereka dan apa-apa siasatan yang telah pun dimulakan akan dihentikan dan mereka tidak akan dituduh di mahkamah? Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat di atas persoalan yang dikemukakan. Walaupun persoalan asas ini berhubung dengan perhebat, tetapi soalan itu terkait juga dengan veteran Angkatan Tentera. Jadi saya sebut 3 perkara itu tentang pencen kepada penyelesaian pencen tadi pun disebut oleh Yang Berhormat Ketere. Saya tak nafikan bahawa sebahagian daripada anggota veteran itu membawa kes ini ke mahkamah. Jadi saya tidak bercadang untuk memanjangkan persoalan itu. Tapi dalam masa yang sama tidak membawa maksud bahawa kita di Kementerian Pertahanan tidak mencari option-option lain bagi membantu veteran kita. Bagi yang kedua adalah pencen untuk bagi yang tidak berpencen itu. Memang kita memperluaskan lagi skim yang kita panggil sebagai bantuan sara hidup. Yang Tan Sri yang dipertua, bantuan sara hidup ini kita berikan kebanyakannya kepada yang tidak berpencen dan berusia lebih daripada 70 tahun. RM300 sebulan, RM3,600 setahun itu paling tidak boleh meringankan beban mereka sama ada berpendapatan ataupun tidak berpendapatan. Paling tidak pun itu dapat meringankan beban anggota kita yang tidak berpencen. Adapun tentang pengampunan, saya tak nafikan bahawa kita di Kementerian Pertahanan memang kita menerima banyak proses-proses pengampunan ini. Tapi kita ada prosesnya. Kita akan menilai semula apa yang berlaku dan penilaian-penilaian itu dibuat. Dan pengalaman saya 7 bulan ini, ada sebahagiannya diberikan pengampunan dan dikembalikan balik hak mereka. Tapi ada juga yang tidak diberikan pengampunan kerana kita melihat kepada kes-kes yang dibicarakan itu. Jadi ini antara aspek-aspek yang kita bincangkan. Itu saja jawapan saya. Terima kasih. Saya jemput Puan Rodiah binti Ismail Ampang. Terima kasih Tan Sri Speaker. Pagi-pagi kena bersenam. Terus komited bukan sambilan. Tan Sri Speaker, soalan saya nombor 9. Terima kasih. Hari ini bersenam nampak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Tuan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat yang bertanya Ampang. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat telah melaksanakan 2 years exit program ini ataupun 2 melalui pendekatan Productive Welfare bermula pada tahun 2016 sebenarnya, bukan 2010. Program 2YEP ini adalah program pembangunan kapasiti bagi meningkatkan pendapatan klien JKM yang produktif melalui bidang keusahawanan. Objektif utama pelaksanaan program 2YEP adalah untuk membantu penerima bantuan kebajikan masyarakat yang produktif untuk dapat hidup berdikari dan tidak perlu lagi bergantung kepada bantuan kebajikan dalam tempoh 2 tahun. Sepanjang tempoh pelaksanaan program, peserta telah diberikan latihan berkaitan perniagaan dan juga geran modal sebanyak 2,700 dan peserta program ini turut dipantau dan diberi bimbingan secara berterusan sehingga tamat menjalani tempoh program tersebut. Berdasarkan statistik JKM, bilangan peserta yang telah menamatkan program ini iaitu antara tahun 2016 sehinggalah tahun 2022 adalah seramai 5,910 orang dan daripada jumlah tersebut seramai 1,465 orang peserta telah tidak lagi memerlukan bantuan kebajikan bulanan JKM kerana telah berjaya meningkatkan pendapatan melebihi pendapatan garis kemiskinan PJK makanan iaitu 1,169 dan mampu untuk hidup berdikari. Dan kalau boleh saya ringkaskannya adalah sejumlah 24.8% Tuan Yang Dipertua ataupun setiap 100 orang peserta 25 orang berjaya. Manakala bagi peserta 2YEP yang belum mampu berdikari, mereka akan terus dibantu melalui pemberian bantuan bulanan JKM dan usaha-usaha lain untuk mendapatkan pekerjaan ataupun kemahiran dengan mengikuti program melalui kerjasama agensi-agensi yang lain. Bagi tujuan ini, antara inisiatif yang telah dilaksanakan adalah dengan memajukan nama-nama klien yang berpotensi ini untuk dirujuk kepada program-program bersesuaian yang dianjurkan dan dikendalikan oleh kementerian ataupun agensi
agensi-agensi kerajaan yang lain termasuklah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Selain itu, JKM juga telah turut memperkenalkan 2 lagi program baru di bawah pendekatan kebajikan produktif untuk pemberkasaan penerima bantuan kebajikan termasuklah ahli isi rumah, iaitu pertamanya program pemberkasaan dan transformasi minda penerima bantuan yang memberikan penekanan kepada advokasi dan upskill ibu bapa, dan yang keduanya adalah program transformasi anak-anak penerima bantuan di universiti ataupun ringkasnya Trans-Ed University yang memberi advokasi dan juga awareness kepada anak-anak ini untuk memberikan tumpuan kepada bidang pendidikan, dan mereka juga dibawa untuk melawat ke universiti-universiti, diberikan motivasi untuk melanjutkan pelajaran dan mengubah dan juga meningkatkan taraf hidup keluarga. Semua usaha ini, Tuan Yang di-Pertua, telah dilaksanakan oleh JKM bagi membantu penerima bantuan yang produktif untuk bangkit dan meningkatkan taraf hidup mereka dan seterusnya dapat membawa diri dan keluarga mereka kepada kehidupan yang lebih sejahtera. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih, sila Ampang. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Saya ingin melihat program ini menjadi satu program yang diutamakan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Terima kasih Timbalan Menteri kerana menjawab dengan begitu baik sekali, tetapi saya masih belum jelas sama ada 2 years exit program ini, apakah bimbingan itu selama 2 tahun ataupun penerima-penerima yang telah menerima dalam tempoh 2 tahun bantuan-bantuan kerajaan. Walaupun dinyatakan kita telah pun berjaya mengeluarkan mungkin 25% daripada mereka yang terpilih itu, tetapi jumlahnya jauh lagi kecil daripada kita bandingkan 150,000 penerima tahunan yang ada, dan kita lihat peningkatan itu bertambah daripada tahun ke tahun. Jadi soalan saya kepada Timbalan Menteri, apakah pertama tadi bimbingan ataupun mereka yang terpilih itu diberi bimbingan 2 tahun, itu sebab dinamakan 2 years exit program, ataupun mereka telah pun berada di dalam jabatan penerima 2 tahun itu baru kita mulakan program 2 years exit program ini. Tetapi soalan seterusnya, adakah penerima ini daripada kalangan ataupun dipilih daripada 11 bantuan yang ada itu, dari kategori mana yang diambil untuk dimasukkan? Dan saya yakin akhirnya kalau program ini diberikan tumpuan sampai masanya untuk kita lihat semula, ya, selima ataupun semula ataupun merombak semula polisi ini, supaya 2 years exit program ini wajar dijadikan projek ataupun program atau polisi, workfare polisi, iaitu from welfare to work, dengan izin Tan Sri Speaker. Terima kasih. Silakan Menteri. Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya merujuk kepada terma rujukan pengurusan projek rintis 2 year exit program ini, kriteria dalam memilih klien yang layak menerima peruntukan ini adalah daripada kalangan 3 daripada kalangan 10 penerima, iaitu penerima bantuan kanak-kanak BKK, allowance pekerja OKU dan juga bantuan AM. Dan mereka perlu melalui saringan awal yang melihat kepada tahap kesihatan tubuh badan dan juga mental, dan umur mestilah 18 sehingga 55 tahun, dan ada keupayaan untuk bekerja, bermotivasi tinggi dan juga boleh dibangunkan untuk lebih berdikari. Tuan Yang di-Pertua, adapun kita mengambil 2 years itu adalah untuk bagi melengkapkan semua proses dan prosedur yang telah ditetapkan dan tempoh tersebut juga adalah termasuk dalam tempoh penyesuaian yang ideal kepada klien untuk memulakan langkah keluar. Dan seterusnya membangunkan ekonomi masing-masing. Adapun sebenarnya tempoh 2 tahun ini, saya mohon diberikan laluan sedikit Tuan Yang di-Pertua. 2 tahun ini untuk bulan yang pertama dan bulan yang ketiga adalah proses saringan awal dan juga saringan lanjutan. Di situ juga ada kajian-kajian ataupun ujian psikometrik, psikologi, keupayaan mereka untuk betul-betul dibangunkan, dikeluarkan daripada kemiskinan. Dan keduanya adalah fasa 4 hingga 9 bulan, diberikan intervensi yang mencakupi kaunseling, khidmat nasihat, rujukan, bimbingan, mentor-menti semuanya, dan latihan-latihan kemahiran dan juga mindset. Dan kemudian ditempatkan kepada ekonomi yang sebenarnya mereka berkeupayaan untuk maju. Dan pada bulan ke-10 hingga 19, Tuan Yang di-Pertua, adalah lebih kepada pemantauan dan juga penilaian, di mana pemantauan dibuat setiap bulan dalam tempoh mereka melalui 2 years exit program, dan juga pada bulan ke-20 dan 24 adalah tempoh-tempoh meneliti sama ada mereka boleh ditamatkan bantuan atau tidak. Dan pada masa yang sama Tuan Yang di-Pertua, sepanjang proses ini berjalan, bantuan kebajikan mereka yang asal itu tidak diberhentikan.
Ini adalah added value dan juga sikap ihsan kerajaan untuk menunjukkan kesungguhan kita untuk membawa keluar klien-klien JKM ini daripada tahap kesukaran. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih. Saya jumpa Ustaz. Terima kasih Tan Sri. Tan Sri nampak segak hinsa hari ini. Soalan saya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, model 2 years exit policy ini sangat baik untuk diteruskan. Soalan saya, adakah pihak kementerian bercadang untuk turut mengkaji model yang sama yang telah pun ada dalam lembaga zakat ataupun institusi zakat? Mereka juga ada model pembangunan asnaf. Saya lihat hampir sama pelaksanaan itu dengan 2 years exit policy ini. Kerana pihak lembaga zakat ini melaksanakan ini berdasarkan kepada pendekatan top down approach. Yang kajian buat sekarang ini top down approach. Yang zakat buat itu bottom up approach, dengan izin Tan Sri Speaker. Soalan yang kedua yang menjawab berkaitan, adakah kerajaan juga bercadang untuk mewujudkan kerjasama, kalau tidak guna model itu pun kerjasama dengan agensi zakat ataupun dengan pihak JLC yang ada kekayaan ini untuk turut sama memberikan sumbangan mereka terhadap program 2 years exit policy. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih. Sila Menteri. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih soalan yang berhormat. Sebenarnya 2 years exit program ini adalah strategi kerajaan untuk mengeluarkan klien-klien JKM kita, penerima-penerima bantuan JKM kita yang meningkat setiap tahun, Tuan Yang di-Pertua. Dan pandangan dan cadangan daripada Alustar tadi saya kira adalah satu pandangan yang bagus dan kita akan semak dia semasa ke semasa dan boleh bersekalikan insya-Allah. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Terima kasih Yang Berhormat. Saya minta Yang Berhormat Menteri Kewangan untuk mengemukakan perkara di bawah Peraturan Mesyuarat 62. Tan Sri Yang di-Pertua, bahawa menurut Peraturan Mesyuarat 62, saya mohon untuk menarik balik DR 24/2023 Rang Undang-Undang Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan) 2023 seperti yang tertera di nombor 4 dalam aturan urusan mesyuarat pada hari ini. Baik, terima kasih. Still, sir. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul menyambung semula pertimbangan ke atas usul Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk membahaskan laporan tahunan dan penyata kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUAKAM) bagi tahun 2020. Yang Berhormat Speaker, saya ya Rao. Peraturan Mesyuarat 18.1. Saya Rao. Boleh saya baca Yang Berhormat? 18.1. Saya ada 3, saya baca yang dulu. Boleh ya? Rao nak baca 18.1 ke 18.1 iaitu tentang apa yang saya nak timbulkan untuk diperbincangkan. Oh, saya baru terima usul tak sampai 24 jam lagi Rao. Saya hantar 3 Yang Berhormat. Ya, yang ketiga usul yang telah dimasukkan oleh Arau itu saya terima. Dah terima. Cumanya dia tak sampai 24 jam lagi. InsyaAllah saya akan buat keputusan sampai 24 jam. Dan saya kira ada salah satu tu yang menarik. Yang ini saya baca sikit Yang Berhormat sebab apa kok boleh mendapat perhatian. Tak apa, ada atas surat, ada atas meja saya. Tak apa jam, tak apa. Ni rakyat Malaysia nak tengok. Tak apa, ya tak apa. Pasal ini berhubung dengan masalah kececeran negara. Ya, ini bukan kececeran pelajar, ini negara tercecer. Jadi saya rasa kena baca sikit ya. Boleh Yang Berhormat? Ini untuk perhatian supaya kalau tak boleh bincang pun telah pun ternyata rasa nubari asmaramah saya. Jadi saya nak baca sikit. Boleh Yang Berhormat? Saya dah baca surat tu dan saya amat minat untuk meluluskan perbincangan yang Berhormat akan bawa tu insya-Allah. Saya akan beri jawapan yang positif insya-Allah. Boleh saya baca sikit? Sebab saya dah hafal sebenarnya, saya nak baca sikit ya, Mak. Dengan sukacitanya saya ingin mohon pertimbangan Yang Berhormat Tan Sri untuk mengemukakan perkara 18.1 Peraturan Mesyuarat Dewan Rakyat bagi membincangkan isu kececeran pelajar lepasan SPM seperti berikut. Bahawa Dewan Rakyat ini memohon supaya dirundingkan lebih lanjut mengenai isu kececeran pelajar lepasan SPM kerana baru-baru ini dilaporkan lebih kurang 458,000 pelajar SPM tidak menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi dalam tempoh 3 tahun sejak 2020 sehingga 2022. Itu jis dia. Saya dapat surat Arau pada 6.20 tahun semalam. InsyaAllah saya akan jawab respon positif kepada permintaan Arau. InsyaAllah. Okey. Yang keduanya ialah pasal LCS. Ini pun positif ya? Positif. Okay. Sekarang ni PAC dah buat lawatan
dan kita akan dapat full report daripada PAC. Saya akan benarkan untuk dibawa ke Dewan dibahas. Okey, yang ketiga Yang Berhormat, ni Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyebut perkataan bodoh kepada kumpulan dominasi agama dan juga perkauman. Ya. Jadi saya nak minta penjelasan, bodoh ni untuk siapa? Baik. Sebab yang hadir ni semua orang baik-baik. Jadi siapa yang bodoh? Pun saya dah dapat surat tu. Dia ditimbang ya. Ya, Jadi saya terima kasih. Kemudian peraturan mesyuarat yang ketiga Yang Berhormat. Yang keempat, saya timbulkan di bawah 36(2) dan juga 36(12) kepada Yang Berhormat Ulu Langat. Yang saya rasa telah mencemarkan. Bila? Sekarang dia kemarin dia buat. Kemarin tak boleh, Hormat. Saya baru baca. Dia tak. Dia aturan mesyuarat, kalau dia sebut hari ni boleh. Kemarin tak cilah nak bawa boleh ungkit tak boleh. Kemarin tak sempat, semua berada. Tak boleh, Hormat. Tak boleh. Peraturan mesyuarat kata kalau berlaku sekarang. Tapi kalau yang kemarin tak boleh dah. Ya. Tapi lain kali Yang Berhormat standby, dia sebut saya terus. Yang Berhormat buat lagu tu. Pegang Yang Berhormat, Yang Berhormat pegang buku ni. Yang bangkitnya, Yang Berhormat terus buat tapi itu. nama Dewan tercemar dengan kehadiran dia, dengan mulutnya mengganggu tu. Kecuali kita tukar peraturan mesyuarat ni, boleh. Okey. Sekarang ni saya masih terikat dengan peraturan mesyuarat. Minta maaf, Saya Yang hormat Tan Sri dan saya mematuhinya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Rao. Yang Berhormat, kita masih ada baki 5 orang lagi pembahas untuk laporan Suakam 2020. Jadi kita akan teruskan dengan apa nama ni, pembahasan berkenaan dengan Suakam 2020. Okey, the latest. Baik, saya akan sebutkan nama 5 orang standby dan saya berikan 6 minit setiap seorang membahas. Yang pertama sekali ialah YB Bakri, YB Tenom, YB Lubuk Antu, YB Sungai Petani dan akhir sekali YB Batu Pahat. 6 minit. Untuk itu saya jemput YB Bakri, silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya akan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan sekiranya Tan Sri membenarkan 16 minit. Silakan. Tan Sri Yang di-Pertua. Suakam seringkali dilihat sebagai harimau yang tidak bertaring. Mantan pengurusi Suakam, Tan Sri Hasmi Agam, pada tahun 2015 pernah mengata bahawa Suakam lantang bersuara, namun mereka terikat dan tidak mampu mengejar dan menggigit. Mereka telah berterusan bermohon kepada pihak kerajaan supaya diberikan lebih banyak kuasa dan taring. Sebagai contoh, kita boleh melihat pada laporan Suakam 2020 di mana Suakam telah bekerjasama dengan Jabatan Penjara Malaysia, Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan dalam membangunkan modul latihan hak asasi manusia. Menurut maklumat yang kita terima dalam jawapan Kamar Khas semalam, modul latihan tersebut adalah untuk pegawai PDRM dan telah berjaya dilancarkan pada 18 April 2022. Namun, soalan yang timbul adalah apakah langkah seterusnya? Adakah modul ini telah berjaya diimplementasi dan diterima dengan baik oleh pegawai-pegawai penguatkuasaan kita? Apakah respon dan maklum balas mereka terhadap modul ini? Adakah ada peningkatan atau kemajuan yang dapat kita lihat selepas pelancaran modul tersebut? Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, pertanyaan-pertanyaan ini masih belum mendapat jawapan yang pasti dan menjadi tanda soal. Dengan ini, saya menggesa supaya kerajaan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perkembangan dan implikasi modul latihan hak asasi manusia ini bagi penegakan undang-undang dan penguatkuasaan di Malaysia. Saya amat risau Suakam hanya dapat membuat pemantauan, inkuiri dan menyediakan laporan serta cadangan mengenai isu-isu hak asasi manusia di negara kita. Perkara ini perlu berubah.
Suakam perlu diberi kuasa untuk menjalankan audit terhadap keberkesanan hak asasi manusia secara progresif dan mampu menguatkuasanya di mahkamah. Dengan ini, kita dapat memastikan bahawa tindakan dan dasar kerajaan atau RUU kita menepati piawaian hak asasi manusia. Yang Berhormat Menteri pernah mengatakan pada 12 Disember tahun lepas bahawa beliau berhasrat meminda Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia tahun 1999 untuk memperkasakan Suruhanjaya tersebut. Dalam laporan Suakam tahun 2020 juga mengatakan pindaan Akta Suakam yang mana institusi hak asasi manusia kebangsaan perlu diberikan mandat melalui perundangan dengan fungsi yang spesifik supaya dapat mempromosi dan melindungi definisi hak asasi manusia secara progresif yang mengandungi instrumen antarabangsa, serantau dan domestik, termasuk hak ekonomi, sosial dan budaya. Justru, saya ingin meminta pencerahan kerajaan, apakah kemajuan tentang progres ini? Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, orang asli merupakan sebahagian penting daripada komposisi penduduk negara kita. Hak mereka tidak sepatutnya diabaikan. Namun mereka seringkali berhadapan dengan pelbagai isu yang berkaitan dengan kepercayaan tradisional, perayaan, adat resam dan hak atas tanah adat mereka. Pengiktirafan dan peningkatan perlindungan hak asasi, hak orang asli atau orang asal terhadap tanah adat serta sumber alam adalah penting demi kemajuan dan kelangsungan budaya. Suakam telah melancarkan laporan inkuiri nasional mengenai hak tanah orang asli atau orang asal, National Inquiry, pada tahun 2013 dengan 18 show cadangan bagi mencari jalan penyelesaian berkaitan dengan masalah tanah adat mereka. Sudah berlalu dekat 10 tahun. Berapakah cadangan show yang berjaya dilaksanakan? Walaupun ada sedikit kemajuan, namun proses pelaksanaannya sangat-sangat lambat, lama dan perlahan. Dalam laporan Suakam 2020 telah dinyatakan bahawa tugas pelaksanaan show National Inquiry telah diletakkan di bawah tanggungjawab bahagian hak ehwal undang-undang pada masa tersebut. Bahagian hak ehwal undang-undang sedang dalam proses menyusun kertas kerja untuk mendapatkan peruntukan kewangan yang akan digunakan dalam menjalankan kajian mengenai isu tanah adat orang asli di Malaysia. Justru, saya ingin tanya, apakah perkembangan kajian tersebut? Berapakah peruntukan telah disalurkan dan apakah hasil kajian tersebut setakat ini? Mesyuarat pelaksanaan status terkini, pelaksanaan 6 rumusan tindakan dan hala 7 jawatan kuasa khas Kabinet mengenai hak tanah orang asli atau orang asal yang telah diadakan pada 14 Oktober tahun 2020 dan pelbagai isu penting yang melibatkan hak dan kepentingan orang asli telah dibincangkan. Antara isu-isu penting termasuklah pengiktirafan dan pewataan tanah adat orang asli, penglibatan orang asli dalam agenda pembangunan negara dan negeri, peningkatan peranan dan tanggungjawab Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA, penambahbaikan sistem pentadbiran tanah orang asli dan penyediaan bantuan guaman untuk orang asli dalam isu-isu yang berkaitan dengan tanah adat. Usaha untuk memantau dan melaksanakan hasil rumusan mesyuarat ini perlulah dipertingkatkan dan dititik beratkan untuk memastikan hak orang asli terlindung dan terjamin. Ada sedikit lagi yang Berhormat Datuk. Mesyuarat penyerasan status terkini pelaksanaan 6 rumusan tindakan dan hala 7 jawatan kuasa khas Kabinet mengenai hak tanah orang asli atau orang asal yang tersebut telah membincangkan banyak isu. Ini dah ulang dah. Di sini, saya ingin juga membawa perhatian kepada isu penjawatan Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA. Menurut
laporan suakam pada sehingga 28 Julai 2020 sebanyak 160 jawatan atau 17% daripada 966 jawatan di dalam JAKWA diisi oleh komuniti orang asli. Menyediakan lagi sebanyak 90% orang asli yang diambil bekerja dengan JAKWA secara kontrak hanya bekerja sebagai pembantu am di tadika orang asli. Keadaan ini perlu diperbaiki dan dipertingkatkan kerana kita terima satu hakikat bahawa orang asli yang benar-benar memahami dan merasai masalah yang dihadapi oleh orang asli. Orang asli harus diberikan pemberdayaan, diberikan ruang untuk memainkan peranan yang lebih penting dan strategik, termasuk peranan pengurusan demi melindungi hak dan kepentingan mereka. Saya ingin tahu, adakah kajian menyeluruh ke atas struktur dan fungsi JAKWA seperti yang dicadangkan dalam show ke-14 dalam laporan National Inquiry 2013 telah dijalankan dan apakah tindakan proaktif yang telah diambil untuk meningkatkan peranan dan keberkesanan JAKWA. Show 18 dalam laporan inquiry juga mencadangkan pembentukan Suruhanjaya Kebangsaan Bebas mengenai orang asal yang bertugas memantau pelaksanaan rancangan pembangunan yang seiring dengan kepentingan penduduk dan alam sekitar di atas tanah adat dan melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan orang asal. Adakah inisiatif ini telah diambil tindakan? Show 4 dalam laporan National Inquiry telah mencadangkan pembentukan mekanisme keadilan seperti sebuah tribunal dan ombudsman. Tujuan utama pembentukan mekanisme ini adalah untuk mencari penyelesaian yang adil dan berkesan bagi masalah yang berkaitan dengan tanah adat mereka. Selain itu, ia juga bertujuan untuk menyelesaikan segala pertikaian tanah dan kerajaan. Perlu memberikan bantuan dalam bentuk khidmat peguam untuk membantu komuniti orang asli mendapatkan keadilan di mahkamah. Walau bagaimanapun, berdasarkan laporan Suhakam 2020, cadangan bantuan guaman masih berada dalam tahap perbincangan. Ini adalah perkara yang amat mengecewakan. Pelaksanaan show ini seharusnya diberikan keutamaan agar hak dan keadilan orang asli dapat dijamin dan dipertahankan. Datuk Yang di-Pertua, daripada beberapa contoh yang saya sebutkan tadi, ini menunjukkan bahawa kekurangan mekanisme follow up oleh Suhakam di mana pemberdayaan ataupun empowerment perlu diberikan kepada Suhakam supaya Suhakam boleh benar-benar memainkan peranan dalam mempertahankan hak asasi manusia untuk keseluruhan warga Malaysia. Sekarang ni kita kerajaan madani. Maka saya harap ada pembaruan terhadap Suhakam dan ada peningkatan dalam keadaan hak asasi manusia di Malaysia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bakri. Berikutan ini dipersilakan pula Yang Berhormat Tenum. Assalamualaikum. Salam Malaysia Perpaduan. Salam sejahtera. Datuk Yang di-Pertua, perbahasan saya pada hari ini ialah mengenai laporan Suhakam 2020 di muka surat 171 mengenai tanah adat anak negeri di Sabah. Saya ingin berkongsi tentang satu isu yang menjadi polemik yang berpanjangan di Sabah, iaitu dalam laporan ini ialah di hutan simpanan Kuala Tomani. Hutan simpanan Kuala Tomani ini dia sudah digazetkan sebagai satu konsesi. Dia telah diserahkan kepada kerajaan negeri dan tanah yang seluas 2,245,700
764 hektar ini sudah diwartakan pada 1 Mei 1959 dan pada tahun 1984 sejumlah 900 hektar daripada jumlah keluasan tanah itu dikelaskan kepada hutan simpan Sipitang kelas 1. Untuk makluman Dewan, syarikat SFI yang ditubuhkan oleh kerajaan negeri pada tahun 1982 di peringkat awal telah dijual kepada pihak swasta. Penjualan ini juga termasuklah bersekali dengan penganugerahan sebagai pemegang lesen jangka panjang Sustainable Forest Management License Agreement dalam kawasan hutan simpan kelas 2. Dan kampung-kampung yang terlibat ialah 29 kampung. Di Kemabung saja ada Kampung Marais, Lohot, Sosopon, Lalang, Malutut, Alutok, Kang, Mangunsop, Tinura, Tilis, Semambu, Kapulu dan Ripanon. Di Tenom ialah Kampung Pangi, Motolop, Pasikan. Di Sipitang pula 14 kampung iaitu Kampung Solop, Pakiak, Pagerawan, Kelangsat, Ita, Muaya, Kebawang, Molnolong, Bol, Maligan, Iburu, Long Mia, Long Pasir dan Tunas Baru. Apa yang menjadi pertikaian ialah dan persoalan di sini ialah bagaimanakah tanah yang seluas ini yang dimiliki oleh orang-orang asal diberikan kepada pihak swasta tanpa diwujudkan mekanisme perlindungan hak orang asal, sedangkan orang asal ini dilindungi dalam Perlembagaan Perkara 160/2. Walau bagaimanapun, isu yang dilaporkan di laporan suaka ini sebenarnya telah dalam usaha penyelesaian oleh kerajaan negeri pada sesi penggolongan bajet 2021 Disember 2021. Adun Kemabung telah membentangkan mengenai perkara ini dan telah mendapat perhatian Ketua Menteri di mana kerajaan negeri telah bersetuju untuk berunding dengan pihak syarikat agar sebahagian kawasan yang telah diduki, yang ada tanaman, yang ada kuburan nenek moyang mereka akan dikeluarkan dan digesetkan sebagai perkampungan. Dato' Yang Dipertua, bagi menjamin di masa akan datang kepentingan tanah adat di seluruh negara, termasuklah di negeri Sabah dan Sarawak, saya tino mencadangkan agar satu mekanisme ataupun pembentukan jawatan kuasa di peringkat negeri dan di peringkat persekutuan agar diwujudkan dan diselaraskan dalam menambah baik serta melindungi hak orang-orang asal ini untuk mereka menduduki dan mengusahakan tanah adat di seluruh negara. Kita faham bahawa Sabah dan Sarawak ini mempunyai bidang kuasa tanah akta masing-masing. Perkara ini penting. Siapapun yang memegang tampuk pemerintahan di negeri maupun di negara, hak orang-orang asal itu terpelihara dan terlindung. Dato' Yang Dipertua, dan isu yang kedua pula yang saya akan bahas ialah mengenai isu pelarian dan juga pencari suaka. Saya mewakili rakyat Malaysia di keseluruhannya. Apa yang kita lihat, rakyat Malaysia ini bimbang tentang segelintir sikap-sikap dan tindakan pelarian-pelarian ini yang banyak merisaukan sebahagian rakyat Malaysia. Pernyataan ini bukanlah disebabkan kita prejudis bersikap xenofobia seperti yang dilaporkan. Tetapi kita melihat sebagai contoh apakah yang telah terjadi kepada kami di Sabah, di mana kita telah menerima beribu-ribu pelarian dan akhirnya pada hari ini kita tidak melihat apakah yang terjadi seterusnya, di manakah nasib mereka dan di manakah keadilan bagi orang-orang tempatan rakyat Malaysia di Sabah. Kita bersikap perikemanusiaan, kita juga bertimbang rasa, tetapi
dalam isu pelayaran ini, saya berharap agar kerajaan tidak sewenang-wenangnya membenarkan UN pihak antarabangsa ini yang dikenali sebagai UNCHR ini mengeluarkan sewenang-wenangnya kad kepada pelarian ini. Kita tidak mahu jika pengeluaran ini akan menyebabkan satu isu penyelewengan. Sepatutnya kad pelarian ini dikeluarkan dengan kawalan daripada pihak keselamatan negara. Apa yang terjadi di Sabah ini, kita tidak dapat membendung. Akhirnya adalah berlakunya kebanjiran pendatang tanpa izin yang mendakwa mereka ini pelarian. Jadi itu adalah satu punca yang apa yang terjadi di Sabah. Dan Tenom berpendapat ada salah satu solusi yang mungkin boleh dipertimbangkan oleh pihak kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Apa yang kita lihat, pelarian ini dan juga pendatang tanpa izin ini pati datang ke Sabah pada dahulu pelarian kerana masalah di tempat mereka kerana masalah perang. Tapi pada kali ini adalah disebabkan masalah ekonomi mereka yang menyebabkan mereka ingin berhijrah mencari pendapatan untuk keluarga mereka di negeri Sabah. Jadi apa yang saya nampak di selatan Filipina itu mempunyai satu khazanah minyak dan gas yang belum lagi diterokai, yang lebih besar, yang lebih luas berbanding Sabah, Sarawak dan Brunei. Jadi cadangan saya supaya kerajaan persekutuan melalui Petronas, seperti mana Petronas telah lakukan sebelum ini, melalui cari gali Petronas, mereka menerokai gas dan minyak di luar negara. Jadi apa kata kerajaan berunding dengan kerajaan Filipina untuk membantu selatan Filipina ini menerusi penerokaan minyak dan gas mereka melalui Petronas. Saya percaya jika pembangunan Baik, perbahasan laporan Suhakam sedang berlangsung ketika ini, namun kita terpaksa menangguhkan siaran di TV1 ketika ini sehingga jam 12 tengah hari, dan anda boleh tonton kami di pautan yang tertera di kaca TV anda untuk tontonan tidak kira di mana anda berada, dan juga boleh turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Dan untuk meneruskan siaran ini, anda boleh terus ke saluran berita RTM My TV untuk teruskan perbahasan sehingga selesai pada jam 1 tengah hari nanti sebelum pada waktu rehat. Dan ketika ini adalah perbahasan berkenaan dengan laporan tahunan dan penyata keuangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam bagi tahun 2020, kertas status ST140 tahun 2023. 5 pembahas telah pun dipilih oleh Speaker Dewan Rakyat pada hari ini untuk terus dibahaskan. Jadi terus saja untuk sesi pembahasan dan ditangguhkan seketika di TV1. Berjumpa lagi. Jadi itu sajalah daripada saya, Datuk Speaker. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.